Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh, sir. Boleh. Setakat ni 33 pelajar masuk. Daripada total kita ialah 54. Kita tunggu sekejap dalam seminit atau 2 minit. Okey, kita mulakan kuliah. Kita baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, beberapa perkara sebelum kita mulakan kuliah. Ada pelajar nak masuk? Okey, dah masuk. Okey, saya pagi ni dah share dengan pelajar tentang tarikh-tarikh penting lah. Tarikh-tarikh penting untuk DUM 1123 Calculus. 26 hari bulan April, insya-Allah pelajar akan dapat lihat markah kuis dan juga test. Setakat ni untuk status pada pagi ni, saya belum siap lebih kurang 4 pelajar lagi, skrip 4 pelajar lagi, dan insya-Allah dalam 2 hari lagi siap lah kot, dan saya akan masuk dan release markah tersebut. Untuk kuis 1 memang saya dah release dah siap dalam sistem, pelajar boleh lihat lah. 29 April kita ada midterm BOE, dan biasanya dalam midterm ni kita akan lihatlah peringkat masalah dalam setiap session bagi kursus calculus dan sebagainya. Okey, begitu juga untuk peperiksaan akhir dan sebagainya, kita akan mula buat gerak kerja. Jadi semua akan ambil tindakan lah sepatutnya. Okey, seterusnya ni saya rasa saya tersilap ni. Sekejap ya. Yang ni saya rasa saya tak payah share lah dengan pelajar. Menyusahkan kepala pelajar je. Okey. Seterusnya yang kedua yang saya dah share ialah tentang kuis 2 yang akan berlangsung pada 22 April esok. Di mana kita akan buka sistem daripada pukul 9 pagi hingga 9 malam lah. Pelajar boleh cuba 2 kali seperti biasa,
Dan untuk kuis kali ini ada 20 markah dan dia bersamaan dengan 5% daripada keseluruhan penilaian kita. Kalau sebelum ni kita menggunakan UDAS, UDAS, tapi disebabkan ada masalah yang timbul dalam UDAS, kita tukar sekejap dalam kalam platform. Nak ditanya subtopik 2.5, ada 5 soalan objektif dan anda diberi 2 kali percubaan dalam masa 30 minit bagi setiap kali percubaan. Kalau kita buka sistem kalam, saya kebetulan baru buka ni sistem kalam, pelajar boleh tengoklah setiap aktiviti setiap minggu, termasuk video-video exercise dan sebagainya. Dan bila pergi dekat assessment tu, pelajar boleh tengok di sinilah, quiz 2, 22 April 9 hingga 9 pagi hingga 9 malam. Tekan saja link yang saya sentuh. InsyaAllah dia berfungsi lah. 9 pagi, 9 malam, kalau dirasakan pelajar nak solat tarawih, jadi pelajar kena buat awal lah. Cari waktu terluang waktu petang. Sebab pukul 9 malam tu sudah tengah sonok kita solat tarawih lah. Okey, saya rasa tu yang saya share dalam WhatsApp pelajar sekalian. Jadi sebelum kita mulakan kuliah juga, mungkin saya boleh tunjuk satu jadual lah. Yang ni untuk Muslim, di mana hari ni ialah hari 21 April 19 Ramadan lah. Dan malam ni dah masuk 20 Ramadan. Biasanya untuk bulan Ramadan ni kita ada kategori 10 malam terakhir dan di mana kita diberi ganjaran yang besar lah untuk kalau kebetulan kita dapat malam Lailatul Qadar, ya. Jadi pecutan malam terakhir ni masing-masing diberi dah hint, jadi masing-masing carilah jalan untuk buat banyak sedikit amalan berbanding yang biasa, ya. Okey, kita pergi kepada kuliah kita. Sebelum saya masuk topik baru, saya nak pelajar cuba selesaikan yang ni. Ini adalah exercise yang kedua dalam kuliah kita yang lepas. Boleh nampak skrin saya? Exercise 2, show that the slope of the curve x cube plus 3xy plus y cube equal to -2 at point 1 minus 1 is -1. Last answer dah ada dah. Jadi pelajar daripada sini implicit function ni pelajar kena dapatkan dy dx. Dan pelajar kena ganti nilai 1, -1 dan tunjuk jawapan dia akan menghasilkan -1. Okey. Jadi step yang pertama ialah bezakan kiri dan kanan terhadap x. Okey, cuba dulu. Biasanya kalau kita bezakan x kuasa 3 terhadap x, yang ni normal saja, 3x kuasa 2. Tapi yang bermasalah sikit ialah kalau sekiranya kita nak bezakan 3x darab y. Di sini pelajar akan jumpa dua benda. Kalau kita guna u dot v, let's say u tu kita introduce sebagai 3x, v sebagai y. U prime
Yang ni kalau kita bezakan terhadap X, dia akan menghasilkan 3 saja. Tapi kalau V prime beza terhadap X, dia akan menghasilkan dy dx. Jadi kalau kita beza U V prime, V U prime. U 3X. V prime dy dx. V Y U prime 3. Dah selesai untuk term yang kedua. Dan untuk term yang ketiga, yang ni adalah ilmu yang melibatkan implicit function yang kita belajar sebelum ni. Dia seperti ikut peta kuasa 3 Y kuasa 2, beza bagi Y, dia ada ending dia dy dx. Sama dengan beza untuk constant sifar lah. Okey. Yang ada dy dx sebelah kiri, yang tiada letak sebelah kanan. Faktorkan dy dx. 3x 3y kuasa 2 dy dx, dan yang tiada dy dx letak sebelah kiri. Negatif 3x kuasa 2 tolak 3y. Okey, seterusnya jadikan dy dx sebagai tajuk rumus, ganti pada titik 1, negatif 1 bermaksud x sama dengan 1, y sama dengan negatif 1. Sila tunjuk dia menghasilkan negatif 1. Okey, saya tunggu lagi. Sila selesaikan sendiri. Saya bagi masa. Setakat ni suara saya jelas? Jelas, Sir. Jelas, okey. Okey, ringkaskan dy dx dan ganti dengan nilai titik x sama 1, y sama dengan negatif 1. Sudah dapat? Okey. Kalau dah siap, kita pergi kepada apa yang kita nak sampaikan, nak belajar pada pagi ini. Di mana kita nak masuk satu topik baru, kita namakan sebagai rate of change. Rate of change, 3.2. Okay, 3.2 rate of change. If dy dx greater than 0, then the rate is increasing. If dy dx less than 0, then rate is decreasing. Yang ni biasanya kalau kita andaikan pergerakan seseorang menaiki bukit sebagai contoh, dan kalau kita tahu kita ada dua bahagian. Sebelah kiri slope dia adalah besar pada sifar sebab dia menopok. Dan sebelah kanan kita tahu slope dia adalah kecil daripada sifar disebabkan sifatnya arah menyusut. Jadi berdasarkan yang ni, dy dx greater than 0, then the rate is increasing. Yang ni kita boleh andaikan seperti inilah. Slope bagi satu pergerakan motion daripada kiri ke kanan tu. Kalau dy dx less than 0, kita bayangkan yang ni, di mana curve dia semakin menurun. Okey, itu satu. Kalau sekiranya kita ada satu kes, katakan balon, di mana kita buka ikatan dia. Kita buka ikatan dia. Dan kita nak kaji kadar perubahan volume. Kadar perubahan volume terhadap masa. Kalau sekiranya kita lepaskan penutup dia tu,
dalam kes ni kalau kita release, biasanya volume ke akan semakin mengecil. Bila mengecil, biasanya dia timbul negatif. Simbol negatif di sini. Refer negatif ni menunjuk kepada decreasing size of volume lah. Bukan size, volume of the balloon. Itu maksud rate of change. Okey, seterusnya. The chain rule dy dt equal to dy dx time dx dt is often used in solving problem involving rate of change. Yang ni yang kita jumpa dah sebelum ni. Chain rule dy dt. Tulis dulu dy, tulis dulu dt. Apa variable penghubung dia? X. Jadi dx dx. Okey, yang ni kita dah jumpa. Boleh terus. Okey, dalam topik ni mungkin kita akan jumpa pelbagai masalah dan saya mungkin tak sentuh keseluruhan, tapi kita boleh ditanya problem dalam circle, dalam sfera, dalam cylindrical, dalam motion dan sebagainya. Begitu juga dalam kun, glosonya satu tangga ataupun ladder. Ni ada kes-kes yang boleh kita tanyalah. Sebagai contoh, circle. Radius of circle increase or decreases. Find the rate of change of area of the circle. Kalau sekiranya kita ada bulat, dia berkadar langsung dengan masa. Dia berkadar langsung dengan radius. D, V, D dan sebagainya. Kalau contoh yang saya bagi sebelum ni tadi, volume terhadap masa. Di sini mungkin kita boleh ambil bentuk sfera. Kalau kita ambil balloon tu bentuk sfera, kadar perubahan volume bagi sfera either increasing or decreasing. Kalau kita release air dia tadi, udara, memang dia decreasing. Tapi kalau kita tambah, dia semakin membesar dan kita namakan sebagai increasing. Okay, next. Ni kes-kes lain yang boleh ditanya dalam problem, tapi kita tak akan sempat keseluruhan lah. Rate of change in perimeter. Rate of change in balloon height. Shadow problem, car travelling from an intersection and so on. Ini contoh-contoh yang boleh kita bincang lah kalau kita buat further cases lah, further discussion. 4 step for solving rate of change problem. Yang ni tak perlu hafal pun. Sebab bila kita selesaikan masalah secara automatik, 4 step ni akan diikuti. Okay, list all the given quantity, rewrite problem using mathematical notation. Yang ni arah yang pertama lah. Arah yang kedua, identify the appropriate chain rule. Use equation that relate with the changing quantities. Take derivative to get the relating rates. And number 4, solve by using chain rule. Tak perlu hafal sebenarnya, tapi bila kita baca kali pertama dan bila kita buat contoh nanti secara automatik step ni kita kena fulfill lah. Okay. Okay, pelajar. The radius of a circle is increasing at a rate of 10 cm per second. Yang ini daripada ayat sendiri, cuba kita buat mathematical notation ni. Macam mana? Radius of a circle is increasing at a rate of 10 cm per second. D, let's say kalau R represent radius terhadap masa sama dengan 10 cm per
second. Kalau kita tengok sini, R represent radius. Dan kalau kita tengok 10 cm, 10 cm ni represent radius. Dan untuk S, second, represent time, masa. How fast is the area is increasing at the instant when radius has reached 5 cm. Macam mana kita nak buat mathematical symbol pula? How fast is the area? Let's say kita introduce A as an area, increasing at the instant when the radius has reached 5 centimeter. DADT when R equal to 5 centimeter. Okay. Dalam kes ni, kalau diberi area of circle A sama dengan pi R kuasa 2. Ya? Ini strategi lah. DA DR base kepada basic formula ni, kita akan dapat 2 pi R. Setakat ni boleh terima. Soalan kita, kita nak dapatkan DA DT. DA DT melibatkan chain rule DA DT. Apa variable yang penghubung? Dalam kes ni bila kita baca ada R. DA DR DR DT. DA DR mana? Sini. Yang kita nak DADT yang kita nak cari, DADR yang kita dah differentiate tadi. Apa dia? 2 pi R. DRDT daripada statement yang pertama tadi sama dengan 10. Jadi kalau kita nak dapatkan DADT, tengok, apabila R sama dengan 5 sama dengan 2 pi darab 5 darab 10. Di sini akan menghasilkan 100. Ini jawapan dia. Jadi, kalau kita tengok step yang diberi tadi, dia semuanya kita dah comply lah. Okey, kemahiran di sini daripada contoh yang pertama ialah macam mana dari segi matematik, ayat matematik, kita nak jadikan simbol matematik. Radius of circle is increasing at a rate of 10 cm. R terhadap masa. Jadi dr dt equal to 10 cm per second. Tu. Macam mana kita nak tulis yang ni. Yang kedua, soalan, how fast is the area is increasing at the instant when the radius has reached 5 cm. Kalau kita tengok how fast is the area increasing. Jadi sebenarnya kita nak cari how to find actually dA dt. Kadar perubahan area terhadap masa apabila R sama dengan 5 cm. Ini sebenarnya kita boleh jadikan sebagai question mark. Kita dah ada dua kerangka. Satu diberi DRDT dan yang keduanya kita nak dapatkan DADT. Jadi daripada formula A sama dengan pi R squared DADR 2 pi R. Ini clear cut. Dan daripada statement yang kita nak cari DADT menggunakan chain rule, DADT sama dengan DADT. Tapi penghubung dia R jadi DR dia. DADT daripada sini masukkan saja
dan 10 daripada penyataan sebelah atas. Masukkan saja. Akhir sekali jawapan kita ialah 100 pi per second. Okey, pelajar boleh salin dulu. Setakat ni ada 42 pelajar, ada lagi pelajar missing 12 pelajar lah. Kalau saya share apa ni attendance 02P, mana 02P? Ni attendance di sini ya, tekan saja insyaAllah. Saya harap bilangan yang tanda ti sama seperti kehadiran lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Dan kalau kita tengok kehadiran kita adalah seramai berapa? 41. Dua dah terpotong lain dan sebagainya lah. Betul lah tu. Yang saya bimbang peliknya attendance yang tick tu 50. Tapi kehadiran 42 tu memang kena saya muat detail lagi lah. Okey, pelajar. Kita sambung kuliah kita lagi ya. Jam menunjukkan pukul 10.28. Okey, kalau kita tengok solution yang diberi, pertama list and rewrite in mathematical notation, dan step 2 identify the appropriate chain rule pun dah. Step 3 use related equation and take derivative from formula area of the circle A equal to pi r squared pun dah. Dan untuk nombor 4, solve using chain rule based on based on yang kita buat tadi. So, apa yang saya tekan ni? Laju sangat. Saya tertekan apa tadi? Sini baru base kepada apa yang kita nak cari. Okay. Second example. Okay, cuba tengok ayat yang pertama. A spherical balloon is inflated with air at the rate of 200 cm³ per second. Kalau kita tengok sini, cm³, kita assuming tu adalah volume terhadap masa. Diberi sebagai 200 cm per second. Pada tulisan CM tu ada garis, abaikan sebab saya punya pen mungkin ada masalah lah. Okey, itu daripada ayat yang pertama. Ayat yang kedua, how to find atau we want to find the rate of change of radius of the balloon when the radius is 6 cm. Kadar
perubahan radius terhadap masa bila radius samanya 6 cm. Nah, tu yang dia nak. Jadi kita nak dapatkan DRDT apabila R sama dengan 6. Okey, macam tadi juga diberi V sebagai 4/3 pi R kuasa 3 dan kita bezakan V terhadap R. 4/3 pi assume sebagai constant, ni constant ya. Bezakan R kuasa 3, 3 R kuasa 2. Ringkaskan 3 boleh remove, jadi 4 pi R kuasa 2. Kita boleh remove 3 tu. Okey, seterusnya. Kita nak dapatkan therefore DRDT. Guna chain rule. DRDT. Apa variable yang penghubung? V. 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 DRDV. Kita ada DVDR. Jadi kita terbalikkan saja. Dan DVDT sini. Daripada maklumat yang pertama 200. Oleh itu DRDT apabila R sama dengan 6. Kita ganti dalam rumus ni. 4/1, 4/50. Jadi 50 bahagi pi R kuasa 2. 50 bagi pi R diberi sebagai 6 kuasa 2. 50, 36 pi. Itu jawapan yang kita nak cari. Yang kita nak cari. Solution ada tak? Ada. Sama aja. Sama saja. Okey, Saling. Saya cuba telitilah senarai nama pelajar ni. Memang trend pelajar-pelajar generasi XY macam awak ni, trend nama tu 2 atau 3 nama lah. Sebagai contoh, Nur Natasha Ashikin 3, Muhammad Aizuddin 2, Muhammad Khairul Azfar 3, Muhammad Nasrul Amin pun 3. 3 ayat ni kita. Tak ada yang pendek-pendek kecuali Lim, Kian, Lakshana, Sharish Devan. Sharish Devan pun 2 nama. Yang pendek Joel Justin. Yang lain-lain tu kebanyakannya nama-nama 2 nama lah di depan. Tapi ada juga yang 1 nama sebagai contoh di sini, Ikram bin Muhammad Rafi'i, Daniel bin Mustafa, Khairunisa bin Azizi dan sebagainya. Ada 1 kes nama pelajar terlalu panjang sehingga anak pun susah untuk tulis dalam borang lah. Okey, kita teruskan contoh seterusnya. A cylindrical tank has a base with radius R sama dengan 2. R sama dengan 2, di sinilah. R sama dengan 2. The tank is filled with water at the rate of 2
meter cube per minute. Kita assume macam ni lah. Kita masukkan air dalam keadaan D V dt sama dengan 2 meter cube per T ni saya represent minute lah. Find the rate of change of the water level. Water level mungkin kita represent S. Kita nak cari apa? Tadi diberi dV dt sama dengan 2 meter cube per second. How to find apa dia? Find the rate of change d of the water level and over dt. Masa mana? Jadi ni yang kita nak cari sebenarnya. Rumus diberi V sama dengan pi R square H. Bila melibatkan silinder, dia ada dua parameter terlibat, H dengan R. Jadi kita kena berhati-hati sedikit. Sebab bila dl over dt, pasti kita dah dapatkan dl dt. Apa penghubung? Volume lah, dv. Jadi dalam kes ni kita nak dapatkan V terhadap L, bukannya V terhadap R. Jadi dalam kes ni cuba bezakan dv di H tak? Bukan L, H, sorry. H. H macam mana mata saya nampak macam H. L, H, sorry. Tengok di sini. Chain rule. dH dt sama dengan dH dv dv dt. Jadi dr dl ni sebenarnya bukan L, H. Ibarat kata pi R kuasa 2, beza H akan menghasilkan 1. Lepas tu, kalau kita nak dapatkan dH dt berdasarkan rumus yang ni, jadi kita gantikan saja. Kalau dH dv, dia reverse lah. 1 bagi pi R kuasa 2. dv dt sama dengan 2. Bila R sama dengan 2, pi 2 kuasa 2, 4 darab 2. Yang ni boleh kita remove dan akan menghasilkan 1 bagi 2 pi. Ni adalah kadar perubahan ketinggian bagi silindrika ni terhadap masa. Kalau kita tengok solution ada tak? Oh. Sama ya. 1 bahagi 2 pi. Okey, sana dulu. Okay, ini contoh daripada apa ni? Solution daripada contoh. dV dt diberi dan kita nak dapatkan dH dt apabila R sama dengan 2. Berdasarkan dH dt yang kita nak cari sini,
kita gunakan chain rule DH DT. Penghubung dia DV. Jadi, macam mana kita nak dapatkan DH DV sedangkan kita ada VDH saja berdasarkan yang ini. Jadi, kalau sekiranya kita nak dapatkan DRDV, kita kena bezakan terhadap yang ini base kepada contoh ni, kita kena bezakan terhadap H. Okey, pelajar. Kita pergi kepada example seterusnya. Okey, dalam kun, contoh yang melibatkan kun, saya nak pelajar perhatikan segitiga ni. Kalau kita keluarkan segitiga tu, dan kalau kita baca dia punya apa ni, ni data yang diberi, radius 5, height 14 meter. Dan kalau kita nak dapatkan pada perubahan pada ketinggian H dan radius R, kita boleh guna kadar perubahan segitiga besar bagi segitiga pendek. Sebagai contoh, R bagi H, segitiga R ni adalah di sini, sepadan dengan 5. H adalah di sini, kalau dibesarkan sepadan dengan 4. Jadi, kita boleh buat satu gantian lepas ni, 5 sama dengan R sama dengan 5 H bagi 14. Tu cara macam mana kita nak mengenal data-data yang diberikan. Okey, satu persatu. A tank of water in the shape of cone is leaking. Maksudnya kalau leaking secara automatik dia adalah negatif lah. At a constant rate of 2 meter cube per hour. Diberi dV dt sama dengan negatif 2. Dan diberi base dia adalah 5 dan tinggi bagi kun ni adalah 14. Okay, A. What rate is the depth of the water in the tank changing when the depth of the water is 6 meter? Kalau kita tengok sini, dia cuba dapatkan R dengan H pada satu ketika, di mana kalau kita fahamkan ini, kita nak cari apa? DH dt apabila H sama dengan 6. Ayat yang pertama tadi diberi data ni. Pada contoh A tadi, kita nak dapatkan DH dt apabila H sama dengan 6 cm. Macam mana? Kita diberi ni idea dia di sini. Kita nak cari DH dt. Kalau chain rule DH dt apa variable penghubung? Dia ada dV, ada dV. Dan kalau kita tengok dV dt daripada sini, dV dt. Dan DH dV sebenarnya kalau kita pusing dia, sebenarnya kita perlu dapatkan dV dH.
V sama dengan 1/3 R kuasa 2H. Disebabkan kita nak dapatkan dV terhadap H, kita kena ganti R sebagai 5H/14. V sama dengan 1/3 pi R 5H/14 kuasa 2H. Selesaikan dulu. 5 kuasa 2, 25. 3 dalam 14, 3 dalam 4, 12. 1. 42 ya. Pi H kuasa 3. Dan baru di sini kita dapatkan dV dH. 25 bahagi 42 pi darab dengan 3H kuasa 2. Dan kita ganti nilai apabila H sama dengan 6 dalam rumus ni. Kita akan dapat nilai. Okey, cuba sekarang. Okey, masing-masing. Bermula dengan ayat yang pertama. Tank of water in the shape of cone is leaking at a constant rate of 2 meter cube per hour. Jadi, pelajar akan nampak nilai ni. Okey. Soalan A, what the rate is the depth of the water in the tank changing when the depth of the water is 6 meter. Sebenarnya kita nak dapatkan dH dt. Tapi bila kita bezakan silap, bila kita apply chain rule ni, dH dt sama dengan dH dt. Tapi ada variable dV. Jadi, untuk bahagian ni, dH dV, sebenarnya kita nak dapatkan dV dH. Sebab tu, untuk bahagian R, saya ganti dengan sebutan H. Jadi, semuanya ada sebutan H dah sekarang. Dan kita tahu V sama dengan 25 4/2 pi H kuasa 3. Dan kita boleh cari dV dH. Masukkan nilai. Dan insyaAllah kita dapat selesaikan. Cuba dulu. Tak ada contoh. Tak ada soal. Sekejap. dV dH. Sorry. Bukan dV dH. Sorry. dH dt. dH dt. Saya sambung. dH dV tadi. Sini ya. V sama dengan 25/42. Pi H kuasa 3. dV dH sama dengan 25/42 pi. Bezakan H kuasa 3, 3H kuasa 2. Di sini akan menghasilkan 25 darab 3. 75. Betul ke? 25 darab 3. Oh, 75 bagi 42 pi H kuasa 2. Dan di sini kita gantikan saja dV dH ni kita terbalikkan, dH dV jadi 42 bagi 75
pi H kuasa 2. Dan V dt adalah negatif 2. Bukan negatif 2. Negatif adalah negatif 2. dV dt. Ada setengah buku dia menggunakan negatif 2. Ada setengah buku dia kekalkan lagi 2. Tak ada masalah. Dan di sini akan terhasilkan 84 bagi 75 pi H kuasa 2. Dan kita ganti H sama dengan berapa? 6. Sini 6. Jadi ini 84 ni. Boleh kecilkan lagi lah. Dan dengan awal pelajar akan dapat jawapan ni. InsyaAllah. Okey. Mungkin saya tak sempat yang ni, tak apa. Kita boleh sambung sesi kemudian lah. Tapi saya nak selesaikan untuk B tu supaya pelajar boleh faham macam mana kita gunakan persamaan. Okey? Untuk B, okey, untuk B ni, at what rates is the radius? Kalau kita fahamkan apa yang nak cari, nak dapatkan ds dt apabila depth of the water is 6 meter. Maksudnya H sama dengan 6. Jadi, idea dia di sini. ds dt. Bila H sama dengan 6. Ini nak cari. Kalau kita guna chain rule, ds dt. Ada V, ada V. Jadi sebenarnya, daripada V yang kita dapatkan di sini, saya salin saja, 42, mana? 25, 42, pi S kuasa 25, 42. Sebenarnya kita nak dapatkan dV terhadap S. Oh, ni tak boleh guna yang ni. Okey, saya tunjuk balik. Kita tak boleh guna yang ni. Sebab bila kita nak bezakan terhadap S, kita guna rumus paling asas dulu. Pi per 3 R kuasa 2H. Segitiga tadi 5, 12 RS. R bagi S sama dengan 5 bagi 12. Betul ke? 14. Ini dah salah lah. 14. Jadi, bila kita nak bezakan terhadap S, oh, bukan S. Minta maaf saya. Bukan, dalam simbol kita ni H. Height kan? H. Kedalaman tu. Aduh. H. Baru kita boleh ganti di sini. Jadi, R 14 R bahagi 5 sama dengan H.
Ganti dulu di sini. Saya rasa saya dah tertukar ni. Radius. Radius. Radius R. Saya tertukar eh. Radius R. Kalau saya guna H ni div yang tadi. R. Masya Allah. Ini salah saya dah sebab silap lagi dah. Saya padamkan dulu. Okey. Kita mulakan lagi. dr dt apabila H sama dengan 6. Ini yang nak cari. dr dt sama dengan dr dt dv dv. Jadi kita ada sini dr dv, sebenarnya daripada v kita bezakan r. Itu yang kita nak sebenarnya. Segitiga ni untuk kun memang kita kena sentiasa ni. 14 dengan berapa tadi? 5 Dan di sini radius, di sini H. R bagi H sama dengan 5 bagi 14. Disebabkan kita nak bezakan terhadap R, kita nak wujudkan R. Kita nak replace nilai H tadi. Tadi 14R bagi 5 sama dengan H. Ni kita kena ganti dalam. Jadi V sama 1/3 pi R kuasa 2. H adalah 14 R bagi 5. Dan V sama dengan 14 pi R kuasa 3 bahagi 15. Baru kita dapatkan dV dr. Apa dia? 14 pi bahagi 15. Beza R kuasa 3, 3 R kuasa 2. Dan bila kita ganti R sama dengan 6, di sinilah kita boleh dapatkan nilai ni. Jadi, pelajar, bila kita nak dapatkan dr dt menggunakan rumus di sini, kita terbalikkan saja dr dv ni, terbalikkan saja jadi 15 bahagi 14 pi 3 R kuasa 2. Dan dv dt daripada nilai yang diberi negatif 2. Dan kita ganti nilai apabila dalam soalan ni dia nak berapa? H sama dengan 6. Sama dengan 6. Jadi saya harap pelajar boleh teruskanlah. Cuba dahulu dan kita akan buat semakan baliklah. Sekarang pukul 10.59, hampir sejam kita dah belajar. Jadi sekarang ni bila saya tengok daripada contoh 1, 2, 3 yang kita dah bincang, 1 straightforward sahaja, 2 pun straightforward kalau melibatkan spherical. Tetapi untuk yang ketiga pun sama, melibatkan cylindrical, tak ada masalah. Tapi kalau melibatkan kun, pelajar kena hati-hati dahulu sebab rumus bagi kun ada 2 parameter, R dan H. Dan macam mana kita nak ganti sama ada R atau H, dia berdasarkan soalan. Kalau soalan tu kata nak dapatkan terhadap radius, maksudnya kita kena beza terhadap radius, jadi kita kena ganti H dalam R. Begitu seterusnya. Okey pelajar,
Untuk example yang keempat ni saya nak pelajar balik, dah balik, apa ni, cuba lagi macam mana kita selesaikan soalan nombor 4 ni. Untuk A dan juga B. Asasnya saya dah bagi pada pelajar tadi. Wallahu alam. Jumpa lagi minggu hadapan. Minggu hadapan. Saya jangka minggu hadapan adalah minggu terakhir sebelum kita cuti selama 1 minggu lah. Kita jumpa pada 26 dan 2 silap. Hari Selasa. 26 dan 28 hari bulan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.